penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Sebagai contoh, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan mewah kepada seorang pegawai kerajaan kerana telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Oleh itu, ianya dikira sebagai rasuah. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya rasuah ialah yang pertama, budaya dan nilai sosial. Dalam sesetengah masyarakat, rasuah dianggap sebagai perkara biasa ataupun diterima. Amalan seperti memberi hadiah atau duit pelincir untuk mendapatkan perkhidmatan ataupun kelebihan tertentu sudah menjadi kebiasaan. Seterusnya, kadangkala individu merasa tekanan daripada persekitaran sosial mereka untuk terlibat dalam rasuah, sama ada untuk menjaga hubungan baik atau untuk menunjukkan kesetiaan kepada kumpulan atau komuniti tertentu. Faktor yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Agensi penguatkuasa mungkin kekurangan sumber, teknologi dan kaki tangan yang mencukupi untuk mengesan dan mengadili kes rasuah. Pegawai penguatkuasa juga mungkin tidak bertindak tegas terhadap kes rasuah akibat tekanan politik, rasuah dalam agensi itu sendiri atau kurangnya kemahuan politik untuk menangani isu ini. Faktor yang ketiga ialah pendidikan dan kesedaran yang rendah, di mana kurangnya pendidikan yang menekankan nilai-nilai integriti, etika dan kesan buruk. Rasuah menyebabkan individu tidak memahami atau tidak menghargai pentingnya menolak amalan rasuah. Individu juga mungkin tidak mengetahui hak mereka atau undang-undang yang melindungi mereka daripada rasuah, menyebabkan mereka lebih mudah dieksploitasi. Faktor yang keempat, pengaruh politik dan ekonomi. Kestabilan politik boleh menyebabkan amalan rasuah meningkat kerana perubahan yang kerap dalam kuasa boleh mencipta persetaraan di mana pegawai cuba mengambil keuntungan dengan cepat sebelum kehilangan kuasa. Tambahan itu, individu atau kumpulan yang mempunyai kuasa politik atau kewangan yang besar berkemungkinan menggunakan kedudukan mereka untuk mempengaruhi keputusan kerajaan demi kepentingan peribadi yang boleh termasuk amalan rasuah. Faktor yang kelima, ketidaksamaan sosioekonomi, di mana pekerja yang bergaji rendah mungkin lebih terdedah kepada rasuah kerana keperluan untuk menambah pendapatan bagi memenuhi keperluan asas. Ketidaksamaan dalam akses kepada peluang ekonomi juga boleh mendorong kepada individu tersebut untuk menggunakan rasuah sebagai cara untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang perniagaan. Perbezaan yang ketara juga antara golongan kaya dan miskin boleh menyebabkan golongan kurang berkemampuan mencari jalan pintas melalui rasuah untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Antara impak-impak negatif berlakunya rasuah adalah yang pertama, kerosakan ekonomi, di mana rasuah menyebabkan sumber awam dan wang dibazirkan untuk keuntungan peribadi, mengurangkan dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan ekonomi. Seterusnya, amalan rasuah juga mengurangkan kecakapan dan produktiviti sektor awam dan swasta, menyebabkan ekonomi tidak dapat berkembang dengan optimum. Impak yang kedua, ketidakstabilan politik, di mana rasuah mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan dan institusi kerajaan yang boleh membawa kepada protes dan pergolakan politik. Tambahan itu, ketidakstabilan politik akibat rasuah juga menyebabkan ketidaktentuan dalam polisi dan perundangan yang menyukarkan perancangan jangka panjang. Ketiga, ketidakseimbangan sosial, yang mana rasuah cenderung untuk memberi manfaat kepada golongan elit atau yang berkuasa, memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin. Keadilan sosial sukar dicapai kerana sumber dan peluang lebih banyak diberikan kepada mereka yang terlibat dalam amalan rasuah. Impak keempat, keruntuhan institusi awam, yang mana rasuah ini melemahkan institusi awam dengan mengurangkan kecekapan dan merosakkan integriti mereka. Apabila institusi awam terlibat dalam rasuah, kepercayaan rakyat terhadap institusi tersebut juga akan terjejas. Yang kelima,
peningkatan kos projek infrastruktur meningkat akibat pembayaran tidak sah, menyebabkan projek terbengkalai atau tidak siap mengikut jadual. Kos tambahan juga dan ketidakcakapan dalam pelaksanaan projek infrastruktur akibat rasuah mengakibatkan pembaziran sumber. Yang keenam, pengurangan keyakinan pelabur. Pelabur akan kurang yakin untuk melabur di negara yang mempunyai kadar rasuah yang tinggi kerana persekitaran perniagaan yang tidak telus dan tidak stabil. Rasuah juga menghalang pelaburan asing yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Akhir sekali, kemerosotan kualiti pendidikan dan kesihatan. Dana yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan kesihatan dialihkan untuk tujuan lain yang tidak sah, yang mana rasuah dalam sektor pendidikan dan kesihatan menyebabkan penurunan kualiti perkhidmatan yang akhirnya merugikan masyarakat. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, yakni Akta SPRM 2009, di bawah Seksyen 16 dan 17, tindakan rasuah yang melibatkan memberi atau menerima suapan boleh dihukum dengan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang terlibat atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi dan penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun. Di bawah Seksyen 23, salah guna kuasa oleh pegawai awam untuk kepentingan peribadi boleh dihukum dengan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi dan penjara tidak lebih daripada 20 tahun. Di bawah Seksyen 25, kewajipan melaporkan transaksi suapan, sesiapa yang gagal melaporkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih daripada 10 tahun atau kedua-duanya. Seterusnya, Akta Kanun Keseksaan di bawah Seksyen 161 hingga 165 merangkumi kesalahan pegawai awam yang menerima rasuah, hukuman termasuk penjara sehingga 3 tahun, denda atau kedua-duanya. Seterusnya, di bawah Seksyen 409 melibatkan pecah amanah jenayah oleh pegawai awam atau ejen, hukuman termasuk penjara tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun serta denda. Kesimpulannya, rasuah adalah ancaman serius kepada kestabilan dan kemakmuran negara. Oleh itu, perbendungan gejala rasuah perlu ditangani secara proaktif oleh semua lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang bertanggungjawab melalui pelaksanaan undang-undang di Malaysia serta amanah dan jujur dalam menjalankan tugasan. Kejujuran serta amanah adalah amat dititikberatkan dalam masyarakat agar dapat dipraktikkan untuk menjamin kesejahteraan negara dan bangsa. Gejala rasuah ini dapat dibendung apabila semua aspek masyarakat mengamalkan anti rasuah dalam diri mereka kerana kesedaran tentang pentingnya mempunyai jati diri yang kuat, disiplin dan dalam menjalankan kerja dan berintegriti untuk membantu pemulihan sosioekonomi di Malaysia. Individu perlu berpegang pada nilai-nilai yang benar dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan keharmonian dan keadilan dalam masyarakat. Oleh itu, masyarakat tidak perlu takut atau gentar untuk membantu membantras kes rasuah. Ini kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan maklumat yang diberikan dan pemberi maklumat adalah dilindungi serta tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak dalam apa jua keadaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.